Baru-baru ni kecoh tentang enakmen jenayah syariah yang katanya dipertikaikan, masuk mahkamah, lawan. Ya tak? Itu muamalat. Ya. Memanglah kita tak campur spesifik, kita pun bukan tahu undang-undang pun. Ya tak? Dan rata-rata banyak orang komen ni dia tak tahu ujung pangkal pun. Hari ni memang orang suka komen. Ya tak? Sikit-sikit komen, sikit-sikit komen. Ya, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Muamalat ni tuan-tuan, ia asal daripada perkataan Arab. Walaupun ia telah dijadikan bahasa Melayu, dia telah diserap masuk. Kerana menjadi tabiat bahasa, bukan bahasa Melayu saja, even apa-apa bahasa atas muka dunia, any language on earth, mesti dia serap daripada bahasa-bahasa yang lain. This is normal. Ini benda biasa. Ya. Tak terkecuali bahasa Melayu. Banyak bahasa luar yang kita serapkan. Hatta anak tuan-tuan belajar sekolah rendah, mungkin cucu lah kot. Anak dah besar Melaka lah kan. Cucu. Ni anak-anak ada lah kot. Bila dia naik tahap 2, tahun 4, tahun 5, tahun 6, dia akan belajar satu slot yang dipanggil bahasa pinjaman ataupun bahasa serapan. Mesti ada punya. Ya. Dan tuan-tuan boleh buka buku anak atau cucu tuan-tuan, tahun 4, 5, 6 tu mesti ada satu, bahasa serapan atau pinjaman. Apa maksudnya? Bahasa yang kita serap daripada bahasa-bahasa yang lain. Ada dua bahasa yang paling utama. Pertama ialah bahasa English, which is related to technology, yang lebih kepada teknologi lah. Banyak kan? Motosikal, bahasa Inggeris tu ke bahasa Melayu? Inggeris yang telah dimelayukan. Ya tak? Apa lagi? Banyak kan tuan ya? Fikir sendirilah. Dan satu lagi ialah bahasa Arab, yang mana rata-rata bahasa Arab ni lebih kepada benda-benda yang bersifat agama lah. Ya. Di mana kalau kita terjemahkan, bukan tak boleh terjemah, boleh terjemah tu, tapi bila terjemah dia jadi sulit sikit. Macam masjid kan? Masjid ni bukan bahasa Melayu, asal bahasa Arab, tapi telah dimelayukan, dah jadi Melayu dah, tapi dia punya root asal itu daripada bahasa Arab. Ya tak? Pasal apa kita tak terjemahkan masjid tu? Pasal nak terjemah agak sukar. Apa maksud masjid? Masjid ialah tempat ibadah orang Islam. Kalau kita tak guna perkataan masjid tu, kita guna perkataan itu, Ji nak pergi mana Ji? Nak pergi tempat ibadah orang Islam kejap. Sedangkan percakapan ni dia mesti ringkas, mesti padat. Orang Arab pun kata khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik percakapan atau kata-kata ialah ia pendek tapi memberi maksud yang baik. Jadi ambillah masjid, ya, semayang, puasa. Ini nak Ramadan ni, Ramadan. Ramai orang tak tahu maksud Ramadan, tapi kerana dia telah di Melayu kan. Apa maksud Ramadan ni? Ramadan ni maksud panas. Daripada perkataan Ramad. Ramak ni panas. Sekarang pun dah start nak panas dah kan. Tapi petang-petang hujan, sampai rumah saya bocor-bocor tuan. Ya. Baik. Muamalat ni tuan-tuan dia Arab tapi dah di Melayu kan. Ya. Yang mana maksud dia ialah perhubungan kita dengan selain Allah. Itulah maksud muamalah. Amala yu'amilu muamalatun ataupun muamalatan, tu Arab dia lah. Tuan-tuan tak wajib tahu pun, ni bukan fardu ain, tapi pengenalan. Kita di Open University tuan-tuan, saya daripada tahun 2015 memang mengajar di Open University. Saya buat part time di situ di Cawangan Rampai. Dan ni pun manager dekat HQ pun nak suruh saya mengajar di HQ pelajar-pelajar master, ya. Kita muamalat di sana tuan-tuan ada 3 modul lah. Daripada modul ringkas, modul lebih sikit dengan modul yang besar lah. Apa first chapter yang kita belajar dalam modul? Pengenalan. Introduction to muamalat. Dan di mana-mana saya ajar muamalat pun mesti ada introduction. Tak mungkin saya terus jump kepada tajuk-tajuk yang ada dalam muamalat. Ya. Ada tempat tuan-tuan saya ambil masa sampai setahun, hatta sampai 2 tahun. Ajar introduction saja. Merangkumi nombor 1 definisi lah. Dan ada 4-5 topik yang lain.
Apa itu definisi kepada muamalat? Muamalat ni daripada perkataan Arab. Asalnya amala yu'amilu muamalatan. Ya. Kalau amal, kita kata amal. Melayu pun kata amal kan. Amila ya'malu amalan. Maksudnya beramal. Kita buat hak kita je. Kita semayang, dia tak sebut muamalat, dia sebut amal. Kenapa? Bila sebut amal, kita seorang. Of course lah kita dengan Tuhan, tapi kita seorang. Bila dia melibatkan dua orang atau lebih, dia panggil amalah. Sebab itu disebut muamalat. Kita dengan orang lain. Boleh jadi pihak kedua, pihak ketiga dan seterusnya. Ya? Nampak? Itu dia punya asas dia. Muamalat merujuk kepada kita dengan orang lain. Kadang-kadang melibatkan keluarga, kerana kita dengan isteri, kita dengan anak-anak, itu muamalat juga. Munakahah is part of muamalat. Ya? Sebab itu bila kita sebut muamalat hari ni, yang kita faham bila sebut muamalat, banking, betul tak? Islamic finance, duit. No. Muamalat tuan-tuan dalam Islam luas. Selain kita dengan Tuhan, semua muamalat. Kadang-kadang kita dengan manusia, kadang-kadang kita dengan persekitaran, kadang-kadang kita dengan haiwan. Muamalat belaka tu. Kadang-kadang ia melibatkan masyarakat. Masyarakat tuan-tuan. Baru-baru ni kecoh tentang enakmen jenayah syariah yang katanya dipertikaikan, masuk mahkamah, lawan. Ya tak? Itu muamalat. Ya. Memanglah kita tak campur spesifik. Kita pun bukan tahu undang-undang pun. Ya tak? Dan rata-rata banyak orang komen ni dia tak tahu ujung pangkal pun. Hari ni memang orang suka komen. Ya tak? Sikit-sikit komen. Ya. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Okey. Isu yang undang-undang tu sebenarnya Islam ada. Dia panggil fiqh jenayah. Itu juga muamalat. Jenayah juga satu bentuk muamalat. Muamalat kemasyarakatan. Kerana sebagaimana Islam ambil berat tentang ibadah awak dengan Tuhan, dia juga ambil berat awak dengan orang lain dari sudut kemasyarakatan. Kita tak boleh buat zalim pada orang lain. Kita tak boleh menipu orang lain. Kita tak boleh ambil hak orang lain. Sama jugalah dengan harta. Di mana tuan-tuan, kalau harta tuan-tuan tak clear, ibadat, TikTok, lima waktu awal apa semua, imam lagi, keluarga, betul tak? Isteri bagi nafkah, zahir batin, jaga keperluan dia, apa, rumah tangga, TikTok. Jenayat, dengan jiran baik, semua okey. Tiba-tiba harta tak okey. La yazala qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba' an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ni hadis Zaid bin Arqam dan Sunan Abi Dawud, which is very familiar. Bila kita belajar bab introduction muamalah kan, hadis ni kita mesti baca. Nabi kata tidak berganjak kaki anak Adam di hari kiamat nanti. Boleh jadi di padang mahsyar, boleh jadi di mizan, tempat timbangan itu. Melainkan dia ditanya dengan 4 perkara. Allah Ta'ala akan soal selidik 4 benda ni. Salah satunya ialah daripada hartanya, dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan. Sebab itu harta ni tuan-tuan dia very simple. Ada 3 benda je kita kena tahu. Pertama ialah bagaimana kita memperolehinya. Nombor 1. Yang kedua ialah di mana kita membelanjakannya. Nombor 2. Nombor 3, adakah kita menunaikan hak dan kewajipan, which is more related on zakat lah, dan nafkah-nafkah kita kepada keluarga kita. Jadi ada 3 benda ni. Soalnya tuan-tuan, memang kita nak yang halal, tapi kita tak tahu yang halal tu macam mana. Hari ni tuan-tuan, banyak benda yang melibatkan muamalah atau kewangan ataupun harta ni, dia banyak indirect. Kita ingat tak ada apa, rupanya judi rupanya. Ya tak? Ya. Kadang-kadang juga boleh melibatkan riba. Of course lah, kalau tuan-tuan terlibat dengan perbankan, tuan-tuan pergi ke bank buka
akaun simpanan, konvensional. Fixed deposit, konvensional. Ya. Dan macam-macam lagi. Which is akad yang digunakan semua adalah akad-akad yang berunsurkan riba. Berbeza dengan akad-akad atau kontrak Islamik yang telah dilakukan modifikasi tertentu, ya, walaupun ada sikit sebanyak pertikaian, sekurang-kurangnya kita ada option untuk lari daripada yang betul-betul riba kepada yang bukan riba, insya-Allah. Ya. Jadi sebab tu muamalah hari ni memang kena belajar supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah tanpa kita sedar. Oh, kita tak tahu, tak apa kot ustaz. Memang tak apa kalau awak tak mampu nak belajar. Tapi kalau awak mampu belajar, awak tetap akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.